hal akaun luar pesisir ni, rakyat sedikit keliru. Kenapa sampai perlu buka di luar negara lagi? Kan kenapa kena sampai buka di luar negara? Tak boleh ke kalau macam individu, contoh individu tu berada di Malaysia atau syarikat dia beroperasi di Malaysia, buka je lah kat Malaysia. Kenapa contoh macam YB sendiri di Manila, kenapa buka je lah di Manila? Kenapa sampai perlu bawa itu pergi ke luar pesisir untuk offshore punya account? Silakan YB. Kalau kita ada wang dan kita nak jimat, apa yang biasa kita tanya, mana akaun, mana bank yang saya boleh simpan wang itu dengan berikan satu pulangan yang tinggi, iaitu kadar faedah itu tinggi dan cukai pendapatan itu rendah, atau di British Virgin Island dan International Financial Centre zero sifar pendapatan, cukai pendapatan. So, ini ialah alasan di mana pulangan yang terbaik sekali. So, bukan sebab nak simpan wang yang dicuri atau mengelakkan bayaran cukai. Cukai di Malaysia, cukai di Filipina, seperti keadaan saya, dah dijelaskan. Lepas tu kita tanya, mana tempat yang terbaik yang berikan satu pulangan yang munasabah? Antaranya ialah di International Offshore Centre. So, ini adalah satu, pada saya, keputusan yang sesiapa pun yang ada peluang untuk melakukan. Dan tidakkah dia dilihat, ialah dengan keadaan keuangan bank-bank dan sebagainya, tidakkah itu memberi makna bahawa duit itu cuba nak dielakkan cukai ke apa ke, atau dari segi kenapa offshore? Ya, itu yang saya berkata bahawa di mana negara onshore ke offshore ke yang berikan pulangan yang terbaik. Perkataan istilah yang sekarang digunakan ialah mengelak bayaran cukai. Siapa tu? Sebenarnya tujuan daripada ini International Consortium of Investigative Journalists, headquartersnya Amerika Syarikat. Dan siapa yang membantah mengadakan International Financial Center? Ialah USA dan OECD. Mengapa? Kerana globalisasi, multinational company seperti dipanggilkan FANG. FANG itu apa? F, Facebook. A, Apple. A, Amazon. N, Netflix. G, Google. Multinational ini telah keluar daripada US, daripada Eropah, buka hilang di Asia, di Malaysia, dan melakukan transfer pricing. Ini dikatakan oleh GFI, Global Financial Integrity, yang katakan illicit outflow. Dengan transfer pricing, bahawa kilang, katanya di Malaysia, jual benda kepada syarikat yang dibuka di offshore. Maknanya mereka tidak membayar cukai di Amerika, headquartersnya, tidak bayar cukai pendapatan di Malaysia di mana kilang ada, dan keuntungan itu dipindah kepada offshore account. So, itulah yang mereka berkata mengelak bayar cukai. Tetapi sebenarnya ialah tax planning. Ini ialah tugas peguam, tugas accountant, tugas financial expert untuk membuat satu peraturan supaya membayar dengan kadar yang terendah sekali. Ini berbanding dengan tax evasion. Tax evasion itu adalah satu jenayah. Di mana lapor dengan cara palsu bahawa menggunakan illegal means, itu ada salah. Tetapi multinational ini memang dengan mengadakan peguam, dengan accountant, bukan melakukan tax evasion.
itu dia membuat tax planning. Tetapi Amerika Syarikat dan Eropah sekarang dengan globalisasinya melihat bagaimana mereka nak mentarik balik multinasional ini kepada Amerika dan Eropah. Betul. So itulah tujuan dia. So kalau kita melihat kepada Pandora Paper dan sebelum ini Panama Paper atau Paradise Paper, dia tidak berkata nama-nama yang mengadakan akaun telah melakukan kesalahan. Tidak ada. Hanya berkata mereka ada akaun. Ini ialah untuk memberikan tekanan kepada kerajaan negara-negara ini untuk mengadakan apa? Global corporate tax. Dan baru kalau kita lihat tarik Pandora Paper ini didedahkan, juga ialah tarik OECD dengan 140 negara mengadakan satu perhimpunan di mana mereka ditekan untuk to agree untuk mengadakan ini global corporate tax 15%. Baik. So maknanya kalau di Malaysia mereka tidak bayar tax kerana kita bagi dia tax incentive. Amerika Syarikat akan tax mereka 15%. Betul. Itu ialah tujuan dia. So tidak ada berkata kita ada yang curi wang atau mengelak membayar, tetapi tujuan sebenarnya ialah untuk menekankan 140 negara mengadakan universal global corporate tax. Betul. Sebab dalam hal ini kalau boleh saya sentuh, kalau bagi sesiapa yang meneliti, isu ini agak sedikit teknikal, agak perlukan masa untuk dihadam dan difahami dengan baik. Kalau macam di US seperti mana yang YB sentuh tadi, kiranya ratusan trilion telah tak tahu ke mana duit tu pergi kan, dan melibatkan jumlah cukai yang telah dilarikan begitu tinggi dalam hal ini. Jadi kita akan tanya lebih lanjut kepada YB tentang isu berapa banyak YB simpan, bila YB simpan, berapa lama YB simpan. Soalan-soalan tu kita memang akan tanya juga, tapi sebelum itu soal kita tanya ni adalah supaya sebagai maklumat asas, maklumat awal, apa isu sebenar Datuk dah sentuh, kenapa nak kena simpan kat luar, YB dah sentuh.